Kita sering meletakkan pengharapan yang tinggi kepada karier, kepada keluarga, anak-anak dan sebagainya. Sedangkan seluruh isi alam ini Allah yang punya. Jom kita letakkan pengharapan yang tinggi tiada lain hanya kepada Allah. Jom jadi orang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kembali bersama Abang Raja dalam slot Al-Ustaz di rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik. Dan hari ini kita berada di episod yang keseterusnya. Kita nak membincangkan topik yang sangat relevan dengan Abang Raja dan sukarelawan di seluruh Malaysia lah. Topik kita hari ini kita menyebut tentang tangan yang menerima asnaf yang baik itu macam mana. Okey. Tak ada orang nak jadi miskin, tak ada orang nak jadi asnaf, tak ada orang nak jadi cacat lah, tak ada orang nak jadi susah. Semua orang nak cantik, nak dilahirkan sempurna, nak dilahirkan kaya, nak dilahirkan dalam keadaan yang baik, comel-comel. Tak ada orang nak dilahirkan miskin, susah. Tak ada orang. Okey. Namun walau bagaimanapun jangan bimbang, jangan susah hati kalau kita dilahirkan dalam keadaan begitu, kerana ianya tidak ada jadi masalah di sisi Allah bagaimana kita bermula. Tapi Allah akan tengok pengakhiran kita macam mana. Kita dilahirkan cacat tapi akhirnya kita mati dalam keadaan kufur atau tidak. Kita dilahirkan miskin, kita mati dalam keadaan macam itu yang jadi pertimbangan, yang jadi penting di sisi agama dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey. Tuan-tuan, Abang Raja dulu buat duit 20 sen pergi sekolah. 20 sen. Zaman tu 10 sen beli nasi, 10 sen beli air. Tak pun 10 sen beli nasi, 10 sen beli mi, minum air paip. Masa darjah 1 tak pakai kaki palsu lagi, melompat pergi sekolah. Toing melompat. Masa kat kantin tu tuan-tuan, tak. Kanak-kanak darjah 1 beratur kat kantin nak beli makanan, sampai giliran kita kan, bawa makanan sebelah kaki, jalan sebelah kaki. Bawa kawan-kawan ni, malulah budak darjah 1, tolak jatuh, tumpah habis makanan. Melompat lari masuk dalam tandas, menangis. Kenapa? Tak ada duit nak beli makanan lain dah. Menangis. Bila balik ke kelas, kadang-kadang adalah budak-budak perempuan yang melihat kejadian kita kena langgar kat kantin tu kan, mereka pakat-pakat beli makanan kan. Bila balik masuk dalam kelas tu, adalah budak-budak perempuan datang, Raja Syamri ambil ni nasi lemak saya beli untuk awak. Yang ni pula datang, ni kuih tiaw, ni mi goreng, ni kari pap, ni macam-macam makanan pula ada teman jaku. Rezeki Allah Ta'ala kan. Jadi saya tolak semua makanan tu, saya kata tak apalah, dah kenyang. Dalam hati Tuhan saja yang tahu lapar. Tolak makanan, tak nak ambil, tak nak diajar diri tu meminta-minta. Okey, Abang Raja perhatikan dalam senario kita di Malaysia ini, ada dua kelompok asnaf ataupun orang miskin ni, ada dua kelompok. Satu yang suka meminta-minta. Okey, satu lagi yang memang sembunyikan kemiskinan dia. Dia tak meminta-minta. Dia cover, memang kita tak tahu dia orang miskin. Kita pergi golongan yang pertama dulu, yang suka meminta-minta ni. Sakit sikit pun dah viralkan ke internet. Siap letak nombor akaun pula ada Maybank, ada CIMB Bank, ada RHB, ada Standard Chartered, semua jenis bank ada. Amboi, banyaknya bank awak berurusan je. Jadi ada satu golongan yang memang suka meminta-minta. Sikit-sikit punya masalah pun telah postkan, viralkan ke internet, ataupun minta tak viralkan ke internet pun dia pergi jumpa lah. Pergi jumpa macam-macam, pergi jumpa YB, pergi panjat JKM, pejabat JKM, pejabat agensi, pergi jumpa orang politik, pergi jumpa macam-macam. Dia meminta-minta. Ada satu kategori. Satu kategori lagi, dia tidak meminta-minta, dia sembunyikan. Jadi tuan-tuan, Abang Raja bukan nak kata salah mana-mana, tidak. Kita nak cerita ada dua kelompok ni. Dua kelompok, bukan kata salah, tak salah, bukan. Itu terpulang pada diri masing-masing. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat 273, Abang Raja selalu bacakan ayat ini. Orang miskin itu adalah yang berjihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha. Orang menyangka mereka kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta secara mendesak. Dan apa sahaja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 273, Allah Ta'ala bagi tahu definisi orang miskin. Yang pertama, dia berjihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha, maknanya mereka ni memang miskin. Dah habis dah, maksimum dah ikhtiar. Dan itulah kemiskinan mereka. Yang ketiga, mereka tidak
menunjukkan kesusahan mereka. Mereka tutup. Kita nampak dia macam orang kaya, macam okey, no problem. Tapi sebenarnya mereka miskin. Mereka menyembunyikan kemiskinan mereka. Mereka tidak meminta-minta, mendesak-desak. Okay? Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah Maha mengetahui. Okay? Kalau kita bantu orang macam ni, Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Jadi, kita tengoklah kita ni ataupun orang miskin ni berada dalam kategori mana. Bukan kata tak boleh tolong yang minta-minta ni. Bukan. Boleh juga tolong. Cuma, kita nak bincangkan tentang orang yang menerima ni orang yang baik-baik. Tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, bila kita miskin, redha dan bersyukur. Bila kita susah, kita cacat, kita dijadikan cacat, kita diberi musibah oleh Allah, redha dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah Taala akan tambah lagi nikmat kepada kita. Insya-Allah. Kita banyakkan bersyukur, redha dan bersyukur. Redha dengan kemiskinan yang kita ada tidak bermakna kita jangan berusaha, tak boleh. Kita kena berusaha. Duit memanglah Allah Ta'ala dah tetapkan sejak azali lagi. Okay? Si Fulan bin si Fulan ini pada hari Rabu sekian-sekian hari bulan dia akan dapat RM5. Memang betul. Dia kata berusaha tak payahlah. Allah dah tetapkan semenjak azal. Memang betul lah dia tetapkan. Tapi kalau kita tidak berusaha, ada pula konsep lagi di dalam Islam. Manjada wajadah. Kalau tak berusaha RM5 yang ditetapkan semenjak Luh Mahfuz tu, dia takkan pun tukarlah jadi RM50. Duk RM5 kat situ. Sebab tu kita kena berusaha, berikhtiar. Okey, orang miskin jangan malas. Adalah kita miskin, malas berusaha. Malas berusaha, kita redha dengan apa yang ada, kita meminta-minta. Ini benda-benda yang Islam tak suka, tuan-tuan. Okey. Yang seterusnya, minta banyak-banyak pada Allah, bukan minta pada makhluk. Minta pada Allah. Ni tidak naik bas 2-3 kali bas nak datang rumah abang raja, nak minta motosikal sebiji. Tak. 2-3 kali bas naik sampai di simpang jalan kaki pula masuk, patu tumpang kereta orang, motor orang sampai rumah abang raja, naik tanya khabar lebih kurang, abang raja saya nak minta motosikal sebiji. Allahu akbar, subhanallah. Nah, jangan macam tu, tuan-tuan, sebab minta ni dengan Allah. Okey, pertama sekali bila kita dilanda musibah, minta dengan Allah. Jangan minta dengan makhluk. Makhluk tidak ada apa-apa kesan pun kepada sumber rezeki. Ni tidak, dia pergi jumpa asnaf dah. Dia kata tengok asnaf tu susah kan, nak anak nak pergi belajar. Dia pun bercakap pula kat asnaf, tak apalah insya-Allah. Kita bagi tahu abang raja lah, abang raja insya-Allah boleh bagilah. Dia berjanji atas nama aku pula. Mana boleh macam tu? Nah, saya ni siapa? Awak tak ada kaitan. Aku tak ada kaitan dah, ini punya gambar lah. Nah, dia berjanji, saya tak tahu apa-apa. Asnaf tu pula, abang raja siang malam, abang raja. Jadi kita minta dengan Allah, kita berdoa bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Kembali lepas ini bersama abang raja dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-baik. Asnaf dia jauh dengan Allah. Hari ini kita pergi, kita tanya kiblat kat mana makcik? Nak semayang ni. Kiblat ya. Kat sini. Tunjuk kat sini. Kita pun hampas jadah ramai-ramai sukarelawan sembahyang kat situ. Minggu depan pergi lagi bawa barang dapur. Pakcik tu kat sini kiblat. Kiblat dah bertukar. Baru ni Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Mekah pula. Jom jadi orang baik-baik. Very good. Okay, bertemu kembali bersama Abang Raja. Kita nak sambung tentang jangan minta dengan makhluk tadi. Bila Abang Raja kata jangan minta dengan makhluk, maka tuan-tuanmu tak isilah borang permohonan nak sambung belajar, tak isi. Tuan-tuan tak isilah borang nak minta duit, wang bantuan. Tuan-tuanmu tak isi borang. Tuan-tuanmu duduk je kat rumah, solat je, berdoa bersungguh-sungguh, berjebak-jebak, berlena-lena air mata, bengkak-bengkak mata. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kita kena isi juga borang permohonan, bantuan. Kita kena isi juga nak sambung belajar. Janganlah kita mentang-mentang je kata jangan minta dengan makhluk, maka kita pun tak isi borang. Tak boleh. Kita kena isi. Kena berusaha. Itulah salah satu ikhtiar kita, tuan-tuan. Okay. Sebut pasal minta bantuan dengan makhluk ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kita sampai melampau-lampau sangat minta dengan makhluk, sampai kita kipas, kita rasuah dan sebagainya. Kita menjual kehormatan diri. Pernah berlaku para pelajar sampai ada skandal dengan pensyarah semata-mata nak lepaskan resultnya. Pernah berlaku, kita dengar tak? Orang miskin sanggup buat apa saja bila
dibayar duit nak dapat duit punya pasal. Sanggup? Subhanallah. Jadi kita jangan sampai ke tahap macam tu. Sebabnya dia telah jadi macam telah lari kita punya akidah ni tuan-tuan. Kita nampak macam orang ni lah punca rezeki kita. Orang ni lah. Tak baik tuan-tuan, tak bagus. Sebab yang beri rezeki pada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rendah diri bila kita miskin. Kadang-kadang kita jadi malu. Bila kita miskin, anak kita miskin, maka kita pun malu nak pergi sekolah. Kita jadi sensitif, tak boleh orang tegur. Mentang-mentang kita ni cacat, kita ni susah, kita asnaf, tak boleh. Ni sifat-sifat macam ni seperti tidak redha. Tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau kita bersifat seperti ini, bagaimana orang nak menolong kita? Saya dulu, abah ni dia, arwah abah saya lah. Kita ni adalah orang miskin, tak ada kaki sebelah pula. Tapi abah ni dia tidak sorok kita di rumah. Dia tidak sorok kita di bawah katil, tak. Dia bawa kita pergi ke mana-mana. Dia tak sorok kita di belakang peti ais. Tidak. Bila orang mari ke rumah, dia panggil kita. Keluar ni, mai keluar jumpa. Dia pergi ke mana-mana, dia bawa kita dengan motosikal. Dia bawa kita dengan basikal, masa ada basikal. Dia bawa pergi ke mana-mana. Saya suka main bola. Dahsyat budak tak ada kaki sebelah ni main bola kat atas padang. Tak? Jadi nak jadi penyerang striker itu mustahil. Maka apakah posisi paling sesuai? Penjaga gol lah. Jadi keeper. Sepak bola dengan lutut. Jadi penjaga gol. Abah tak pernah larang. Tak pernah larang. Nak main kau main lah. Bila begitu kita berseronok, kita rasa macam kita cacat, tapi kita rasa macam Allah Ta'ala menerima kita sebagai sebahagian daripada masyarakat. Kalau kita miskin sekalipun, kalau kita baik, subhanallah, rahmat Allah untuk kita tuan-tuan. Rahmat Allah untuk kita. Tak pandai belajar, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri memberi kita kemampuan akal yang tak sama. Ada orang pandai belajar, tak ada masalah, tak pandai belajar. Ada orang tak pandai belajar, tak ada masalah. Tapi dia tetap boleh jadi orang miskin yang baik. Tak pandai belajar, boleh masuk bidang kemahiran. Boleh belajar baiki tu, baiki ni, boleh masuk bidang welding, macam-macam benda boleh masuk. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama tanamkan dalam diri jadi orang miskin yang baik. Dengan cara yang pertama, antaranya lain, kita berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Okey, orang berterima kasih pada orang bantu kita dan bersyukur kepada Allah. Malam-malam bangunlah sembahyang, dah bangun sembahyang, dekatkan diri dengan Allah. Asnaf dia jauh dengan Allah. Tak, kita pergi rumah dia hantar bantuan kan. Hari ni kita pergi, kita tanya kiblat kat mana makcik? Nak sembahyang ni. Oh, kiblat ya. Oh, kat sini. Tunjuk kat sini. Kita pun hampas jadah ramai-ramai sukarelawan sembahyang kat situ deh. Kucing-kucing yang ada kat rumah tu semua pandang pelik je. Kita pun tengok apa sah kucing-kucing semua pandang ni. Kita pun sembahyang je lah. Minggu depan pergi lagi bawa barang dapur. Tanya pula pakcik yang sama. Pakcik tu kat sini kiblat. Oh, kiblat dah bertukar. Baru ni Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Mekah pula. Tak. Bertukar. Orang miskin tak tahu kiblat atas rumah kat mana. Tak sembahyang tuan-tuan. Macam mana rezeki nak murah? Macam mana orang nak datangkan kebaikan? Dalam rumah tu sendiri tidak solat. Tidak solat. Jangan cakap bab sembahyang, jangan cakap bab Quran, jangan cakap bab puasa, kalau solat pun tidak. Solat pun tidak. Sejadah. Ada sejadah. Tapi kita tengok sejadah tu seperti diguna pakai zaman Piramli dulu. Lama sangat dah. Zaman seluar bell bottom dulu. Sejadah tu. Lama usang lusuhnya sejadah. Kalau orang miskin tak solat dalam rumah, susah. Kita susah. Jadi kita jadi orang miskin, jadi orang miskin yang taat pada Allah. Tak ada masalah kita miskin. Berterima kasih pada Allah, jaga solat, jaga solat. Jangan menipu. Jangan menipu. Dah lah miskin, kita tanya, dapat bantuan JKM tak? Tak dapat. Air mata berjurai-jurai ni. Masa tak dapat tu dalam hati dapat tahu, tapi tak dapat. Dulu dapat, tapi sekarang tak dapat. Dah dapat. Dapat dulu pernah dapat, sekarang dah tak dapat. Dah dapat bantuan Baitul Mal, tak dapat. Dia kata tak dapat. Kita pergi 2-3 kali kata tak dapat, maka kita pun tulislah dalam Facebook, bantulah makcik ni sekian-sekian, gini-gini. Kawan-kawan kita di JKM, di Baitul Mal, cek nombor IC. Abang Raja. Makcik ni 2 kali dah bantuan dapat minggu ni. Tahun lepas 18 kali dapat bantuan. Makcik ni amat subhanallah. Apakah kesannya? Kesannya, sukarelawan jadi tawar hati. Tak nak tolong dah. Orang macam ni jadi tawar hati, kita tak nak tolong. Itu sajalah pertolongan yang dapat. Lepas ni orang tak nak tolong dah tuan-tuan. Okey? Lepas tu kita jadi orang miskin. Biarlah kita miskin harta, tapi janganlah kita miskin akhlak tuan-tuan. Miskin akhlak. Tak ada masalah. Siapa tahu kerana akhlak kita yang mulia ini, Allah datangkan seorang putera raja. Mana tahu ramai-ramai sukarelawan datang bantu, salah seorangnya putera raja. Tak?
handsome, nak datang menyantuni kita, nah, kita ibu tunggal ataupun kita ni tak anak yatim piatu jaga adik 4 orang, datang seorang putera raja bagi barang dapur, tengok kat kita, Allah Taala buka pintu hati, jatuh cinta, terkahwin, siapa tahu. Nah, merubah nasib hidup. Wallahu alam. Jadilah orang miskin yang berakhlak, yang dekat dengan Allah, bersyukur dan berterima kasih, insya-Allah. Kita jumpa sebentar lagi dalam perbincangan seterusnya di rancangan Jom Jadi Orang Baik-baik. Orang miskin kena invest, melabur tenaga dan apa saja yang dia ada untuk pencintaan kepada ilmu pengetahuan. Berilah ilmu pendidikan kepada anak-anak. Walaupun kita miskin, anak-anak kita pastikan dapat pelajaran yang sepatutnya. Jom jadi orang baik-baik. Alhamdulillah, kembali bersama Abang Raja, kita sambung topik perbincangan kita pada hari ini tentang asnaf yang baik, tangan yang menerima. Walaupun kita miskin tuan-tuan, bercampurlah, bermuamalat. Pergilah masjid tuan-tuan. Ni orang miskin tak datang masjid, tak masalah. Pergi ke masjid supaya Pak Imam tahu status kita macam mana. Rajin-rajinkan diri berinteraksi dalam program-program kemasyarakatan. Tawarkan diri untuk jadi penggali kubur bila ada kematian di kampung. Soal orang nak bagi upah ke tak nak upah, itu lain cerita. Tawarkan diri bila ada gotong royong di apa buat kenduri kendara, kita lah yang tukar masaknya, tukar basuh pinggannya. Sebab kita nak bagi duit dan tak mampu, kita bagi, tawarkan tenaga dan sebagainya. Jadi bila begitu dia jadi cantik. Orang miskin macam ni, dia akan mudah terbuka pintu-pintu rezeki. Jangan mengasingkan diri kita daripada masyarakat. Orang miskin kena ada tanam dalam diri cintakan ilmu. Arwah abah dulu saya ingat, tak, hantar saya pergi belajar, subhanallah, berpinjam-pinjaman, habis duit, merata-rata pinjam duit. Okey, tapi satu perkara dia tak cerita kat anak. Satu hari saya masih ingat, masa darjah 5, dia pergi ke mana entah, balik malam dah. Mak dah tidur dah. Balik malam dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Kita dengar sayup-sayup suara dia, Assalamualaikum. Rupanya hujan lebat masa tu, tak dengar suara abah. Buka pintu dah pukul 11 malam, badan abah basah kuyup. Dia kata minta kain tola kat abah. Kita ambil kain tola bagi semua. Dia ambil dalam ragam motor tu buku rujukan peperiksaan penilaian darjah 5 biji, 5 subjek buku rujukan dia bagi kat kita. Okey? Dia tutup pintu, dia terus masuk bilik. Dia tak cerita apa-apa dah kat kita. Kita pun tak tanya. Sehinggalah dah pergi luar negara, dah habis belajar di MRSM, dah pergi luar negara, dah balik, dah bekerja dah. Satu hari saya tengah berbual-bual dengan abah di ruang tamu, dia cerita kat saya. Abang tahu tak abang, dulu abah balik tengah malam masa abang darjah 5. Abah balik dalam keadaan hujan lebat, badan abah basah kuyup. Abang ingat lagi tak? Allah bagi ingatan itu balik pada saya. Nasib baik kalau saya kata tak ingat, kesian abah saya. Jadi saya kata, ingat bah, apa sebenarnya yang berlaku bah? Dia kata, aku pergi pinjam duit dekat saudara mara kau, dekat kawan-kawan aku nak hantar kau kelas tambahan. Aku pergi pinjam duit nak beli buku rujukan kat kau. Aku tak dapat duit pada hari tu. Buku tu aku beli pun aku hutang. Aku tak dapat duit tu. Malam tu motosikal aku rosak. Aku tolak motosikal 30 km nak balik ke rumah dalam hujan lebat, dalam gelap. Abah ni dia berkorban apa saja untuk kita. Walaupun miskin, dia nak anak-anak dia tu dapatkan ilmu yang sebaik-baik mungkin. Okey? Dia mengubah nasib hidup. Apabila kita berjaya dalam pelajaran, kita tahu apa yang abah kita buat kat kita, kita rasa lagi sayang kat keluarga, nak mengubah nasib hidup keluarga. Orang miskin kena invest, melabur tenaga dan apa saja yang dia ada untuk pencintaan kepada ilmu pengetahuan. Berilah ilmu pendidikan kepada anak-anak. Walaupun kita miskin, anak-anak kita pastikan dapat pelajaran yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita nak cakap tentang orang miskin yang amanah. Iaitu bila dia diberi bantuan, dia menggunakan bantuan yang dia dapat tu sebaik mungkin. Pernah berlaku orang miskin kita buat rumah kat dia. Nak susahnya duduk bawah kemah selepas banjir 2014. Kita pun buatlah kutipan bantuan awam. Orang ramai pun datang bantu. Dah siap rumah, kita dah bawa bagi perabot dan sebagainya. 2-3 bulan lepas tu kita pergi.
Rumah tu dah tak ada di lokasi. Bukan orangnya tak ada, rumah tak ada. Hilang rumah. Kita tanya orang kampung, mana kakak ni pergi? Mana ni suami? Tak tahulah kami pun malam bila entah. Dengan dinding, dengan tingkap, dengan frame pintu, habis semua tak ada. Hilang. Ini orang miskin yang tidak amanah, tuan-tuan. Jadi, kita jadilah orang miskin yang amanah. Okay, InsyaAllah Allah Ta'ala buka peluang-peluang rezeki. Kita jawab soalan. Okay? Soalan yang pertama. Assalamualaikum, saya Farid daripada Pasir Putih. Sekiranya asnaf itu menerima banyak bantuan daripada orang ramai, bolehkah asnaf tersebut menolak bantuan tersebut kerana ada pendapat yang mengatakan tidak manis sekiranya kita menolak bantuan daripada seseorang? Okey, boleh Farid, tak ada masalah. Cakap elok-elok sebab dalam keadaan asnaf dengan penyumbang ni, penyumbang sangat sayang asnaf yang tidak tamak. Percayalah. Kalau kita seorang asnaf, kita cakap elok-elok, dah tak payahlah bagi lagi baju terpakai. Bagi baju baru pula. Baju terpakai ni dah penuh dah rumah saya ni. Penyumbang akan seronok. Tapi kalau menipu, dah banyak dah barang masih kata tak cukup. Satu hari bila dapat tahu orang benci, orang tak nak tolonglah kita sampai bila-bila. Bukan soal tak manis menolak, tak, bukan. Menolak kena pada tempatnya. Orang suka, orang sayang. Cakap, bagilah pada orang lain pula. Ada asnaf yang sampai tahap macam tu ke? Melampau-lampau sangat lah. Itu menjawab soalan Farid yang pertama. Tak ada masalah Farid. Soalan yang kedua. Assalamualaikum, saya Kamaruddin Ali daripada Pekalan Cepa. Berkenaan dengan asnaf ni, saya nak tanya Abang Raja. Diorang ni dah banyak terima bantuan. Contoh, katalah yang seperti di 2014 di Kuala Kerai. Dia terlalu banyak menerima beras. Dan dia nak menjual beras tu dengan harga 700 lebih. Apa pendapat Abang Raja? Dari segi moralnya lah. Dari segi moralnya tak baik lah macam tu. Sebab asnaf ni dia tak ada apa-apa. Dia orang miskin. Nanti sampai awak nak berniaga pula ni. Dah jadi usahawan ni dah lain cerita. Pokoknya kan. Jadi sumbangan orang ramai ni kalau dah nampak dah cukup, cakap dah cukup. Jangan lagi buka lagi. Buka lagi peluang untuk nak konon-kononnya menggunakan status saham akhirat. Okey, bolehlah berpanjangan. Dah cukup-cukup je lah, dah dapat rumah. Bagi tahulah dah dapat rumah ni, dia tak tutup lagi. Misi bantuan tu, orang terus menyumbang kat dia sampai boleh berniaga pula lah dengan beras yang dia dapat dan sebagainya. Dari segi moralnya sangat tak elok, sangat tak baik dan sangat tak baik. Tuan-tuan, walaupun kita asnaf tuan-tuan, tapi kita kena sentiasa tanamkan dalam diri untuk jadi asnaf yang baik. Asnaf yang baik, dekat dengan Allah kita bincang tadi. Jangan meminta-minta, bersyukur kepada Allah selalu, redha dengan apa yang kita ada dan berusaha bersungguh-sungguh. Di samping itu, kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita. Walaupun kita miskin, hantar anak-anak ke sekolah. Okey. Dan yang paling penting sekali jadi asnaf yang baik, jangan dengki. Jangan kita sakit hati dengan orang. Orang tu dapat, kenapa aku tak dapat? Sedangkan bantuan itu bukan daripada NGO, daripada orang ramai seluruh Malaysia yang bagi bantuan. Bantuan itu kadang-kadang daripada mana? Entah daripada mana-mana pun kita tak tahu. Orang tu sampaikan saja amanah Allah itu. Yang kita ni macam-macam pergi sakit hati. Kadang-kadang bila kita umumkan nama seorang orang miskin di Facebook, apa kita viralkan, habis satu kawasan tu kutuk pula si asnaf ni. Oh, apa tanya, jangan bantulah asnaf ni. Dengki. Orang lain dengki sebab orang ni dapat bantuan. Ya Allah, subhanallah. Sifat-sifat inilah yang tuan-tuan kena buang dalam diri kita. Kita sebarkan kasih sayang tuan-tuan. InsyaAllah dengan bila kasih sayang banyak berlimpah ruah dalam masyarakat kita, kita akan lahir satu bangsa yang kuat tuan-tuan. Satu bangsa, satu kaum, satu negara yang hebat, yang saling ambil berat satu sama lain. Walaupun miskin, insyaAllah kita jadi orang miskin yang hebat, disayangi oleh penduduk langit dan bumi. InsyaAllah bersama Abang Raja, kita jumpa lagi di sesi di slot yang akan datang dalam rancangan Jom Jadi Orang. Bye-bye.